أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Anas atas bacaan surah Al-Fatihah tadi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Saya doakan agar semua sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa berjaga-jaga dalam memerangi wabak pandemik COVID-19 insya-Allah. Jadi hari ini merupakan episod yang ke-13. Okey, merupakan episod yang ke-13. Saya difahamkan hari ini ada yang bercuti di Pahwali dan ada juga yang kena bekerja juga, mungkin ada yang kena work from home dan sebagainya. Jadi walau bagaimanapun sesi untuk bicara Al-Quran kita akan teruskan insya-Allah. Jadi episod yang ke-13 ini merupakan pihak kami bercadang untuk membuat satu dikatakan sebagai satu episod yang khas di mana cerita tentang Ashabul Kahfi ni sangat menarik. Jadi kita akan buat satu episod khas di mana kita akan recap ataupun kita akan tengok balik apa yang berlaku daripada Ashabul Kahfi, ujian yang dihadapi oleh Ashabul Kahfi, dimasuk dalam gua dan akhirnya dimatikan dan apa pengajaran yang kita dapat ambil daripada kisah Ashabul Kahfi ini. Jadi episod walau bagaimanapun ini juga merupakan episod yang kita teruskan, episod yang ke-13 yang merupakan episod khas. Okey, jadi macam biasa saya tidak kesorangan untuk hari ini. Saya masih lagi bersama panel tetap kita iaitu Ustaz Muhammad Anas bin Abdul Hadi. Apa khabar Ustaz? Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Cuma hari ni lain sikit dia punya image dah sikit. Hari ni mungkin cuti kot. Cuti, jadi saya pun cuti ni kita basuh baju. Okey. Jadi tinggal baju t-shirt, jadi kita pakai baju t-shirt lah. Tak apa, yang penting image tak penting. Yang penting kita dapat sampaikan apa yang kita dapat berkongsi Kita dapat berkongsi tentang ilmu Al-Quran ini insya-Allah. Jadi Ustaz, seperti yang saya sebut di awal tadi, macam mana Ustaz episod kali ini? Kita nak bincang macam mana, ayat berapa ataupun apa yang kita akan bincang dalam episod yang dikatakan episod khas ini insya-Allah. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, boleh macam duduk masjid. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah bersama menelusuri Suratul Kahfi lebih kurang dalam 4 ayat. Lebih kurang dalam 4 muka surat tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita gabungkan semuanya lebih kurang
tolak pi tolak mai tambah ni semua lebih kurang dalam 4 ayat. 4 muka surat. Duk tersasul. Cuti Ustaz, cuti. Okay. Lebih kurang dalam 4 muka surat Allah menceritakan tentang satu golongan. Bukan satu golongan, minta maaf, tentang 7 orang pemuda. Kalau kita panggil kita adalah juga kita golongkan mereka dalam orang yang beriman pada zaman mereka. Jadi kita dah cerita secara ringkas tuan-tuan dan puan, walaupun secara ringkas tapi merangkumi 12 episod sebelum ini. Ya, betul. Walaupun secara ringkas. Saya tak masuk secara dalam tuan-tuan dan puan, agar perbincangan kita tidak terlalu lama, dan saya harap perbincangan kita lebih santai dan sebagainya. Sebab kita ada juga episod-episod yang macam Ustaz ada sebut, kita tak ada benda-benda yang khilaf, kita tak bincangkan. Kita tak bincangkan. Jadi kami di Bicara Al-Quran ni lebih kepada untuk kita tahu secara umum apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahanlah bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita tahu sedikit sebanyak tentang apa yang Allah nak kita ambil dari kisah mereka ini. Okey Ustaz. Jadi maksudnya daripada episod 1 sampai episod 12 kita nak simpulkan secara ringkas di episod yang ke-13. Ya, insya-Allah. Jadi bermaksud adakah Bicara Al-Quran ini akan tamat di sini, ataupun kita akan ada kisah-kisah yang tertentu? Maksudnya saya difahamkan sebelum ni, episod yang keberapa saya tak ingat, Ustaz ada sebut dalam surah Al-Kahfi ini bukan satu surah cerita pasal pasal Ashabul Kahfi itu Ustaz. Ya. Jadi dalam surah ni ada berapa kisah sebenarnya yang boleh cerita sikit? Kisah yang famous dalam Ashabul Kahfi ni, kalau tak salah saya ada 4. Ada 4. Ini pertamanya tentang Ashabul Kahfi, kemudian tentang 2 pemilik kebun kalau tak salah saya. Okey. Wadrib lahum masalan rajulain. Okey. Kemudian tentang raja yang mengelilingi dunia, iaitu Zulkarnain. Apa satu lagi ya? Saya pun dah lupa. Mungkin kalau tak salah saya kisah tentang apa nama Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Khadir pun nanti kita akan tengok balik lah. Kita akan tengok balik. Okey, kalau ada beberapa kisah dalam ni. Jadi pada hari ini sempena berakhirnya tentang tentang kisah Al-Kahfi ini. Maka maknanya berakhir satu bab dalam surah ini. Okey, jadi kalau macam tu maksudnya mungkin untuk Bicara Al-Quran ini kita dah pecahkan ataupun kita bahagikan kepada boleh dikata 4 atau 3 atau 4 orang kata panggil apa, season ataupun episod lah. Okey, yang ni maksudnya episod penutup ini adalah bahagian pertama lah kita. Bahagian pertama, episod terakhir untuk bahagian pertama, episod kesimpulan. Okey, insya-Allah. Jadi untuk episod yang ke-13 ini insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, dikatakan episod khas ini kita tidak akan ada pecah kepada 3 sesi, di mana kita tidak ada bacaan taranum. Kalau nak baca taranum ni berapa minit kot ni, 4 muka surat lah ni. Pertandingan selalu 1 muka surat lebih kan. Okey, 8 minit. Jadi insya-Allah kita tidak ada sesi untuk taranum yang seperti mana yang kita dah biasa buat sebelum ini. Kemudian kita tidak ada perbincangan tentang tajwid, di mana kita akan sentuh tajuk-tajuk yang ayat yang dibaca. Cumanya untuk episod khas ini insya-Allah kita akan terus pergi orang kata apa, meneliti ataupun tadabbur ataupun ambil pengajaran daripada bahagian yang pertama yang menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Okey, insya-Allah tanpa melengah masa, insya-Allah saya serahkan untuk episod khas ini kepada Ustaz Anas. Ustaz Anas, dipersilakan insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi hari ini kita akan kita panggil ulang kaji semula secara ringkas, lebih ringkas lagi lah. Sebelum ni pun kita ambil secara ringkas. Jadi hari ini lebih ringkas tuan-tuan dan puan. Siapa dia depa ni yang Allah nak sebutkan dalam suratul Kahfi? Mungkin yang mana yang nak tengok yang terlepas, yang nak tengok yang baru tengok episod 13, kemudian nak tahu yang lebih detail boleh tengok episod 1, 2 sampai 12 yang mana kita dah letakkan di channel Bicara Al-Quran. Jadi saya jemput tuan-tuan dan puan untuk tekan butang subscribe dan tengok balik ada playlist yang kita letakkan untuk Bicara Al-Quran 1, 2, 3. Mungkin hari ni kita nak kumpulkan 12 episod tu, nak ikutkan 12 jam, tapi kita kumpul dalam lebih kurang maksimum pun sejam hari ni kan. Jadi yang mana yang nak tahu detail tu boleh pergi ke episod 1 sampai 12 insya-Allah. Kita tak delete. Teruskan, saya minta maaf nyampuk dah. Okay.
Di bahagian pertama ini tuan-tuan dan puan-puan, Allah nak ceritakan kepada kita tentang 7 orang. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ni kita dah bincang. Mereka ni pun khilaf. Sebenarnya siapa yang khilaf ni ialah orang yang menceritakan benda ni. Siapa yang tahu cerita ni pada zaman Nabi ialah Bani Israel. Bani Israel ataupun orang Yahudi lah. Senang cerita orang Yahudi. Yang mengetahui kisah ini ialah orang Yahudi. Jadi siapa yang cucuk Quraisy untuk tanya kepada Nabi tentang kisah ini? Orang Yahudi. Orang Yahudi, Quraisy pergi jumpa mereka, tanya, apa soalan yang boleh kami tanyakan kepada Muhammad ni? Sebab dia ni mengaku sebagai dia adalah khataman Nabi, penutup para anbiya. Jadi mereka bagi kepada Nabi Muhammad soalan ini, dan menariknya apa yang berlaku kepada Nabi SAW, tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jawapan tak dapat terus. Jawapan tak dapat terus. Ini saya sebutlah ini tentang ujian kepada Nabi SAW dalam berdakwah. Nampak? Dalam menceritakan, sebelum menceritakan tentang kisah ini, Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan, menegaskan kepada kita bahawa kerja-kerja Islam ini tidak akan lari daripada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak menyebarkan Islam pasti ada ujian. Nak buat baik pasti ada ujian. Nak tolong orang pasti ada ujian. Okay? Nak bantu sana sini pasti ada ujian. Semuanya akan ada ujian, hatta manusia yang terbaik di atas muka bumi ini pun menghadapi ujian yang sangat memerikkan. Tuan-tuan dan puan-puan. Sangat perik, tuan-tuan dan puan-puan. Nabi SAW dilantik sebagai Nabi, kemudian tak dapat nak membuktikan kenabian pada ketika itu. Apa yang kufur Quraisy ni terus kata, tu dia, Muhammad ni sembang saja. Soalan yang Yahudi bagi ni tak boleh jawab pun. Sembang saja. Tapi ini sebenarnya Allah dah pun ambil kisah ini dan diabadikan dalam surah ini. Banyak dah kita bincangkan. Kalau kita tak kata insya-Allah, insya-Allah saja, tuan-tuan dan puan-puan, satu frasa yang simple saja, maksudnya jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan ujian kepada Nabi SAW dengan melewatkan pemberitahuan berita tentang apa yang ditanya oleh kufur ini, kufur Quraisy pada ketika itu. Nampak, tuan-tuan dan puan-puan? Allah Subhanahu Wa Taala sebelum lagi masuk pada kisah itu, Allah highlightkan. Okey, kalau dalam tafsir ni dia highlightkan bahawa ini ujian yang pasti akan berlaku pada semua orang yang bergelar Muslim. Tak kira dia buat kerja Islam ke, ataupun kadang-kadang dia tak buat kerja Islam, dia teruji dengan apa yang menggoyahkan diri dia terhadap Islam. Saya selalu ulang juga ayat ini, hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia ini menyangka bahawa kami akan membiarkan mereka kata kami beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, siap sedia diri kita bahawa ujian ini pasti akan mendatang. Ujian ini pasti akan ada. Jadi ketika kita menghadapi ujian, maka kita tidak akan merasa putus asa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bersedih, tak ada masalah. Nabi SAW pun bersedih. Bersedih dengan keadaan ini. Sesak dada rasa. Pasal apa tak jadi lagi ni? Pasal apa tak turun lagi wahyu? Pasal apa? Kalau tak turun ni habislah. Orang dah mula berkata-kata kan? Dakwah ini mungkin akan habis dan sebagainya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, bila ada ujian, Allah suruh kembalikan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmahnya dakwah tidak terhenti sekadar itu saja. Walaupun wahyu lambat turun, dakwah tetap terus berkembang dan berkembang. Inilah keyakinan yang Allah nak tunjukkan kepada kita. Teruskan melakukan perbuatan yang baik, insya-Allah pasti akan ada jalannya. Pasti akan ada sinar, walaupun seluruh jalan itu gelap kita lalui. Tapi bila kita yakinkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah akan ada sinarnya, insya-Allah. Jadi kemudian baru Allah cerita. Tapi sebelum Allah cerita tentang Ashabul Kahfi, tuan-tuan dan puan-puan, Allah perli kita dulu. Kalau zaman itu memang Allah perli kaum kufur Quraisy, tapi kita pun boleh ambil iktibar sekali. Allah tanya kepada kita, am hasibtum
saya terlupa dah ayat tu apa. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Adakah kamu menyangka bahawa kisah ashabul kahfi ni yang tu saja kisah-kisah yang ajaib yang ada untuk membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini hanyalah satu daripada kisah-kisah yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kisah saja. Tapi dah depa nak sangat, Allah bagi tahu juga. Allah bagi tahu juga. Kalau kita nak tengok tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tak payah nak kisah-kisah ni tuan-tuan dan puan-puan. Tak payah kita nak cari kisah-kisah yang boleh menginsafkan dan sebagainya. Cukup kita pandang pada diri kita. Pandang diri kita, pandang sekeliling, pasti akan ada benda yang boleh meyakinkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran Allah di mana-mana. Tuan-tuan dan puan-puan bayangkan. Bayangkan. Hilang satu mata. Susah tak nak buat kerja sehari tu. Itu nampak besar juga, hilang satu mata. Kalau siapa yang ada resedung, sakit kat sini kat pangkal hidung sikit. Nak ambil ayat semayang tak boleh nak sempurna. Kan? Nak tekan sini sakit. Nak kita ambil ayat semayang ni, kita nak bagi cuci wajah kita dengan baik. Tapi Allah uji sikit, sakit di pangkal hidung kita. Tak boleh nak ambil ayat semayang dengan sempurna. Sikit saja Allah ambil, bagi sakit sikit saja. Kan? Tangan kita kalau tak ada, habis tuan-tuan dan puan. Ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tengok anggota kita, zahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok pokok. Subhanallah, pokok ini macam mana dia boleh hidup di tengah-tengah ini dalam keadaan tidak ada apa-apa. Kalau di kebun orang baja. Orang baja, orang siram dan sebagainya. Tapi di hutan ada orang tolong baja, ada orang tolong siram. Tak ada. Semuanya berlaku dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada hujan yang turun. Hujan yang turun itu cukup untuk menyegarkan hutan ini sepanjang tahun. Ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah pilih kita. Nak suruh kita tengoklah keliling ni. Jangan duk tunggu cerita-cerita yang ajaib saja. Kita, terutamanya orang Melayu kita ni, duk cari kisah-kisah yang ajaib saja untuk meyakinkan. Untuk meyakinkan. Kalau nampak ada orang guru ke, ada siapa ustaz ke, dalam ceramah dia ada cerita-cerita yang menarik ke, ada cerita-cerita lawak ke, tuan-tuan dan puan-puan, yang itulah yang banyak. Yang itulah yang banyak. View yang banyak kat YouTube pun yang ceramahnya yang lawak-lawak dan sebagainya. Tapi nak kena sedar tuan-tuan dan puan-puan, Islam, iman ini bukan datang kepada kita dengan keadaan gelak ketawa. Bukan datang kepada kita dalam keadaan gembira. Walaupun dia berita gembira, busyra. Tapi dia bukan datang kepada kita ni dalam keadaan bergembira. Nabi SAW hilang keluarga Abu Lahab, tuan-tuan dan puan-puan. Antara orang yang sangat bergembira dengan kelahiran Nabi SAW, Abu Lahab. Tapi apa yang berlaku? Dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Abu Talib sama juga. Pak saudara kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tak Islam. Tapi di mana pengakhirannya tetap di neraka. Penuh dengan kisah-kisah yang sangat mendukacitakan. Tapi pada hari ini kita terkilat bila mana ada orang cuba menyampaikan risalah ini dengan penuh gelak ketawa, dengan penuh rasa yang menunjukkan ketidaksyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Main-main tuan-tuan dan puan-puan. Jalankan dakwah main-main, berceramah main-main, hanya nak tarik orang dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menggolongkan kita dalam golongan ini. Saya lah terutamanya yang duk bercerita kepada tuan-tuan dan puan-puan ini. Kan, kadang-kadang bila kita ceramah orang tak dengar. Kita ceramah orang tak dengar. Tapi bila kita tengok balik, tuan-tuan dan puan-puan, nak kata cara kita ni yang terbaik. Tapi kita tak senang dengan gelak ketawa dalam menyampaikan risalah. Kita tak senang dengan lawak jenaka dalam menyampaikan risalah Islam. Islam ini agama kedamaian. Bukan agama lawak jenaka. Bukan agama yang ajaib, tuan-tuan dan puan-puan. Ada yang sampaikan dengan gelak ketawa, ada yang sampaikan dengan keajaiban.
Nak bagi orang takjub dengan dia, kena buat satu magic ke apa dan sebagainya. Tukar daun pada duit ke. Tengah-tengah semayang tarik, tengok ni ada duit. Ada tuan-tuan dan puan, orang mencari apa? Orang panggil apa? Pendengar, crowd. Mencari crowd dengan cara yang macam tu. Dalam masa yang sama berdalih dengan mengatakan itu dakwah kepada Islam. Tuan-tuan dan puan, sama-sama kita muhasabah balik. Okey? Insya-Allah. Ada apa-apa ke? Tiba-tiba masuk ke dalam skrin saya ni. Okey. Cuba nak menilik tapi tak dapat. Okey. Kemudian masuklah tentang kisah mereka ini. Kisah yang sangat hebat tuan-tuan dan puan. Hebat ni pemuda Al-Kahfi ni. Pada zaman ini dikatakan apa? Manusia ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bani Israel beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi malangnya mereka telah dijajah oleh Rom. Lalu depa di kerajaan mereka, Bani Israel ini raja mereka ini bukan lagi dari kalangan mereka. Kalau kita baca tentang sejarah Bani Israel ini, dulu depa ada kerajaan yang hebat. Ada Nabi Ayub ada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kan? Kemudian selepas daripada dia pun ada raja-raja yang hebat. Tapi mereka telah dihancurkan oleh Rom, kalau tak salah saya oleh Nebukadnezar. Dan kemudian sampailah pada zaman ini, mereka tidak juga ada kerajaan apa-apa, tapi diperintah oleh orang luar. Pada zaman mereka ini, sebelum daripada raja ini difahamkan dalam tafsir-tafsir ada menyebut juga namanya Dicyanus. Dicyanus ini kita dapat daripada riwayat Israiliyat. Dicyanus ini tuan-tuan dan puan, dia seorang raja yang menyembah berhala. Jadi bila dia menawan Bani Israel, jadi dia menyuruh Bani Israel ini supaya mengikut apa yang dia sembah. Mengikut apa yang dia sembah. Siapa tak ikut, okey, bagi can, nak ikut ke tak, bagi 2 hari. Tak mau juga, kita akan bunuh. Ini disebut oleh mereka sendiri. Disebut oleh pemuda Kahfi ini ketika mana mereka dilas-las di hujung kisah ini, mereka nak suruh seorang pergi beli makanan, kan? Mereka kata dalam ayat 10, ayat 20 kalau tak salah saya, innahum in yadhharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idzan abada. Ini akan direjam. Rejam ni maknanya rejam sampai mati. Rejam sampai mati. Maknanya hukuman bunuh lah, hukuman mati. Bila mana kita tak mengikut Raja Dicyanus ini. Jadi apa Allah kata? Izqamu, ada beberapa orang ni, pemuda ini, mereka ini bangun mengatakan izqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Depa ni datang menegakkan hak, menegakkan apa yang sebenarnya yang perlu dipegang oleh semua di depan raja. Sebab tu Allah kata izqamu, mereka ini bangun. Bangun di depan raja ini, faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Berkata kepada raja, kami tak mau. Kami hanyalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi raja ini dia tak berhati kan, dia tak berhati. Jadi dia kata, okey, tak apa. Bagi hampa 2 hari, hampa balik fikir tengok. Tengok apa yang berlaku kepada orang-orang yang menentang kami pada sebelum ini. Apa yang telah berlaku. Sebab raja ni dia ada kuasa apa-apa lah. Raja. Orang sebelah saya pun raja juga. Kan? Tapi raja nama sajalah. InsyaAllah. Mudah-mudahan dia pun nanti menjadi orang yang hebat. InsyaAllah. Okey. Mereka diberi masa. Jadi mereka ni balik fikir dan sebagainya. Kita nak buat apa ni? Kan? Kita dah menyatakan keimanan kita. Siapa yang bagi mereka kekuatan ni? Allah Subhanahu wa taala. Allah kata wa rabatna ala qulubihim. Allah dah kuatkan hati mereka ini untuk berkata kebenaran. Izqamu faqalu. Raja ni dah mengancam dah dia. Mengancam dia. Tapi Allah kuatkan hati mereka, Allah ikatkan hati mereka ini dengan keimanan. Maka dia menyatakan keimanan, lalu dia raja bagi peluang. Dia kata, tunggu apa lagi? Kita lari ya. Lari ya.
Lari. Kita dah bagi tahu dah bahawa ini keimanan kepada Allah ni adalah yang hak, bukan yang menyembah batu dan sebagainya. Tapi mereka tak mahu juga dengar, jadi kita larilah. Lalu mereka pun lari dan sampai kepada depan gua. Ini nak menunjukkan pemuda yang kuat ikatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai depan gua berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah supaya Allah merahmati mereka, melindungi keimanan mereka, berikan jalan kepada mereka agar iman dilindungi. Tuan-tuan dan puan-puan, ini rentetan daripada kisah ujian daripada awal tadi. Ujian daripada awal tadi kan kita kata kita pasti akan diuji, kan? Jadi Allah bagi panduan melalui kisah ini. Bila ada ujian, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana pemuda kahfi ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk ke dalam gua. Berdoa kepada Allah supaya Allah merahmati mereka, kan? Beri mereka jalan keluar dan sebagainya untuk menyelamatkan keimanan mereka, kan? Dalam ayat yang ke-16, wa iyya'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Kan? Ada kisah mereka. Kemudian apa yang berlaku? Allah melindungi mereka. Allah lindung mereka. Inilah keajaiban yang berlaku. Allah lindung mereka dengan cara Allah melenakan mereka. Lena dengan mereka, maksudnya menidur dengan mereka lah. Menidurkan mereka. Kau orang tak faham lena. Okay. Allah menidurkan mereka dan ditidurkan dari di tempat itu, di dalam gua itu, dan gua itu adalah satu tempat yang sangat strategik. Matahari kiri kanan tak masuk. Cahaya dia daripada timbul kepada tenggelam, kan? Daripada terbit matahari sehinggalah tenggelamnya matahari, cahaya matahari itu maknanya bukan menghadap pintu gua. Tak menyuluh dalam gua tu. Tak menyuluh dalam pintu gua. Kan? Sebab tu ada khilaf. Sebelum ni saya kata ada orang kata Ashabul Kahfi ni di Jordan, ada yang kata di Syria, ada yang kata di Turki. Tapi kebanyakan ulama tafsir berpendapat bahawa yang berada di Jordan itu lebih menepati ciri-ciri yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Lebih menepati. Mereka tak kata ni betul-betul yang ni punya. Tapi tengok ayat para ulama ni. Lebih menepati apa yang disebutkan. Mana cahaya tak masuk, kiri kanan tak masuk. Dia menghadap ke lain, dia bukan menghadap ke arah matahari terbit ataupun matahari tenggelam dan sebagainya. Okey Ustaz. Bila disebut Ustaz ada sebut tentang pasal lari tadi tu. Ya. Adakah kalau kata kita di zaman sekarang ni dengar ujian sikit kita lari pada masalah, ataupun apa yang menyebabkan Allah turunkan untuk mereka lari? Sebab ada yang, kalau Ustaz pernah sebut di episod yang sebelum ni, kisah Nabi Yunus, di mana bila Allah turunkan ujian kepada umat Nabi Yunus ni, dia lari, Nabi Yunus itu lari, kemudian Allah bagi macam ujian balik kepada dia. Maksudnya tak boleh lari, tapi yang ni macam mana? Kenapa? Mungkin ada yang ada sesuatu yang unik yang menyebabkan Allah nak suruh Ashabul Kahfi ni lari. Wa izin berdasarkan ayat 16 tu tadi kan. Okey. Baik. Bagus soalan yang mungkin banyak juga tertanya-tanya. Sebab memang saya ada sebut tentang kisah Nabi Yunus lari daripada dakwah dia. Bukan lari daripada dakwah dia, merajuk sat. Merajuk sat, jadi dia membawa diri lalu Allah uji dia, kan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena bezakan situasi. Yang mana Nabi Yunus alaihissalam, kaum dia beriman tak? Nabi Yunus alaihissalam ni dikatakan beriman juga. Cumanya mereka ni ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengajak kepada kebaikan. Tapi tu Ashabul Kahfi, tuan-tuan dan puan-puan, Ashabul Kahfi ini, mereka ni perlu menyelamatkan keimanan mereka. Kalau mereka duduk di situ, maka mereka akan mati, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu ada yang berpendapat bahawa nak ambil rukhsah apa-apa ni hanya melibatkan kematian saja. Contohnya nak makan daging khinzir dan sebagainya. Kalau tak makan mati baru boleh makan. Rukhsah yang Allah beri ni melibatkan nyawa. Bila melibatkan nyawa, tuan-tuan dan puan-puan, maka ada ruangan yang Allah berikan di situ. Kan? Nak makan khinzir, tunggu dulu. Kalau makan tu lapak mati ke tak?
Kalau tak makan. Kalau tak makan. Okey, boleh lagi tahan, okey. Boleh lagi. Tapi kemudian dia kata memang lapar, tak boleh apa. Nak jalan tak boleh. Kan? Kalau duduk sini nanti kok ada apa-apa memang makan, kalau contoh tersesatlah hutan kan, diserang oleh binatang buas dan sebagainya. Okey, yang ni je ada. Okey, makan. Untuk tambah tenaga saja. Itu pun tak boleh sampai sengkok lah. Bukan buat smoke beef beef ke apa dan sebagainya. Lamb rack apa semua tak boleh lah kan. Makan sekadarnya kan. Makan sekadarnya saja. Tapi itu melibatkan nyawa tuan-tuan dan puan-puan. Maka dalam suratul Kahfi ini, dalam usaha menyelamatkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka lari. Tapi bukan bermaksud kita kena lari daripada dakwah. Sebab tu kita kena beza dakwah dan juga menyelamatkan iman. Dakwah juga, tapi bila dakwah kita terancam ni, kita kena lari ya. Boleh mengancam. Contohnya, saya dakwah di satu tempat, dia kata, "Ustaz, kalau masuk sini kami tembak." Ni contoh lah. Kan pernah ada kan. Ustaz masuk sini tembak dan sebagainya. Jadi takkan kita nak masuk juga. Syariat. Kita pun kena jaga kita punya nyawa kita dan sebagainya. Jadi boleh, jadi kita hindarkan tempat itu. Kita hindarkan tempat itu. Mungkin nanti dari semasa ke semasa Allah akan mengubah situasi itu dan sebagainya. Macam juga yang ni. Saya kita masuk macam mana Allah mengubah situasi yang berlaku pada umat ini. Sebab dikatakan juga raja pada ketika ini raja antara yang raja yang agak kejam juga lah kan. Raja yang zalim. Raja yang zalim. Okey. Okey, terus. Kat mana tadi? Okey. Tentang tadi kita masuk tentang Allah menyembunyikan mereka di tempat yang strategik. Tempat itu tuan-tuan dan puan, saya pernah cerita. Bukan jauh pun daripada perkampungan ataupun tempat yang daripada mereka lari tu. Zaman dulu tak ada ATS ke apa kan, pergi ambil tiket dan naik terbang, kita tak ada. Dekat saja. Naik bukit sikit, okey. Nampaklah kalau di Jordan tu saya pernah sampai. Tak naik tinggi pun. Naik sikit je. Tapi Allah lindung mereka. Allah lindung mereka dengan cara satunya tadi, cahaya tak masuk. Yang kemudian Allah menakutkan wajah mereka. Keadaan mereka tu Allah menakutkan. Kalau siapa pergi masuk kan tu, mereka nampak ni menakutkan. Okey, menakutkan, jadi lari. Mereka akan lari. Seolah-olah kita nampak sesuatu langkuah lah, hantu dan sebagainya. Jadi Allah menakutkan wajah mereka itu pada waktu mereka tidur. Dan bagaimana lagi Allah membantu mereka? Allah membalik-balikkan badan mereka. Allah membalikkan badan mereka. Sat ke kiri, sat ke kanan. Allah cerita secara detail. Secara detail macam mana Allah melindungi mereka. Kadang-kadang Allah kata bagi tidur dalam tu dah lah. Tapi Allah cerita macam mana Allah lindung mereka. Kan? Allah membalikkan ke kiri dan juga ke kanan. Masya Allah. Kalau kita tak beralih, tidur tak beralih ni, nanti dia akan melecok dimakan bumi. Tuan-tuan dan perempuan, kalau ada orang sakit, jangan bagi dia duduk baring saja. Alihlah dia. Alih ke kiri, alih ke kanan, supaya belakang dia tu masih okey. InsyaAllah. Itu cara Allah lindung. Kadang-kadang kita tak sangka cara ni Allah lindung. Allah akan tolong kita dengan cara yang kita tidak sangka. Tuan-tuan dan perempuan. Kalau kita yakin. Benda tu fitrah lah. Kalau kata kita duduk saja, kita akan kebas tu. Kita akan rasa, kalau kata kita tak tidur, kita akan rasa kebas. Jadi macam alih-alih tu mungkin sebagai fitrah. Fitrah yang memang Allah sebab tu Allah highlight kan, benda ni adalah benda fitrah. Kalau kadang-kadang orang perubatan ambil daripada ayat ini, memang kena balik-balikkan pesakit-pesakit mereka dan sebagainya. Okay. Memang Allah akan tolong. Kita balik pada kisah ni, Allah akan tolong dengan cara yang kita tak sangka. Setiap ujian yang Allah bagi, tuan-tuan dan puan-puan, cuba ingat balik. Macam mana kita hadapi ujian dulu. Dulu-dulu kita pasti ada ujian. Setahun yang lalu ke, contohnya kita diuji PKP. Kan? Sekarang ni, sampailah sekarang ni, alhamdulillah Allah dah beri rahmat kepada kita dan boleh rentah negeri, boleh pergi sana sini, boleh menjalankan perniagaan yang dengan baik. Tapi sebelum ini, tuan-tuan dan puan-puan, waktu PKP, awal-awal PKP dulu, berapa ramai orang yang terjejas. Kita pun terjejas. Tapi bagaimana kita melalui ujian ini? Tiba-tiba hari ini kita dah berjaya pergi ke sana sini dan sebagainya. Waktu kita hadapi itu memang rasa teruk, tuan-tuan. Tapi selepas kita hadapi itu,
Kadang-kadang kita hadapi tu sedang tak sedang, oh dah settle dah masalah ni. Dah settle dah masalah ni. Jadi tuan-tuan dan puan, muhasabah balik. Kalau kita diuji, kita ingat balik ujian-ujian Allah kepada kita dulu, bagaimana kita hadapi. Ada ujian kalau lagi kecil pada yang sebelum tu, kita akan rasa biasa. Kemudian ada ujian yang lebih kuat, kita akan rasa sesak kembali. Sesak balik. Itu fitrah. Tuan-tuan dan puan. Ujian ni dia bukan makin sikit, dia makin banyak, makin hebat mengikut keadaan kita. Makin hebat. Sebab kita ni kalau jumpa dah ujian dulu, kita rasa kita boleh buat lah. Dah boleh buat dah. Okey, jadi Allah sampaikan ujian yang lebih berat kepada kita supaya pergantungan kepada Allah itu tidak hilang. Tuan-tuan dan puan. Kena yakin bahawa ujian ini ialah perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak kita beri tumpuan lagi kepada dia supaya kita tak hilang. Ada juga yang kata Allah ujian ni Allah tanda Allah sayang kita. Ya. Tanda. Maknanya perhatian daripada Allah tu tak hilang terhadap kita. Berbeza dengan orang yang dia rasa okey je. Yang Allah beri istidraj kepada dia. Dia rasa macam tak ada Tuhan pun tak apa. Aku boleh hidup dengan diri aku sendiri. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Okey. Kemudian Allah lindung mereka sehinggalah 300 tahun. Ni pun khilaf juga. Saya dah cerita kepada tuan-tuan dan puan tentang khilaf ini. Allah kata dalam ni ada 300 tahun, ada yang kata tambah 9 tahun. Wala bisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Di sini ayat ini menjelaskan kedua-dua kalender, tuan-tuan dan puan. Kita ada kalender Syamsiah, kita ada kalender Qamariyah. Kita ada Masihiyah, kita ada kalender Hijriyah. Jadi 300 mengikut kalender Masihi, 309 tahun kalau mengikut kalender Hijriyah dan sebagainya. Itu kita dah. Maknanya ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni Allah tak sebut 300 tahun saja, Allah sebut dua-dua sekali. Maknanya daripada dulu tuan-tuan dan puan, rupanya memang ada dua kalender yang bertentangan. Ada dua kalender, bukan bertentangan lah, yang bergerak seiring dengan kehidupan manusia. Jadi ayat ini Allah bagi jelaskan sehingga tak ada khilaf. Tak ada khilaf yang nak kata ayat duk bergaduh kata 300 ke 309 tu. Allah kata ada dua benda, ada dua angka, siapa ikut Syamsiah maka 300 tahun, siapa ikut Qamariyah maka 309 tahun. Jadi bila depa bangkit ni, perut depa lapang. Jadi depa wakilkan seorang untuk pi. Tapi dalam pada nak pi tu masih lagi berpesan-pesan. Okey, dia kata wal yatalattaf ketika pergi cari makanan. Okey, ketika cari makanan tu berlemah lembut, jangan duk buat jangan duk buat tak tahu hala dan sebagainya, duk buat ramai ke apa dan sebagainya. Ini adab tuan-tuan dan puan. Adab bila kita duduk dalam masyarakat. Jangan duk hunha-hunha dan sebagainya. Kan? Nak pergi beli makanan pun ini antara adab-adab yang kita perlu contohi daripada kisah Ashabul Kahfi. Dan bila pesan macam tu, suruh cari yang halal, yang baik dan sebagainya. Halal dan thayyiban lah kita kata. Ya. Menunjukkan bahawa mereka ini adalah pemuda-pemuda yang sangat beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adab kita. Nak pergi beli, Allah tunjuk adab. Kan? Nak makan, Allah tunjuk lagi apa yang kita boleh makan. Kan? Kadang-kadang kita pergi kedai, riuh habis. Terutamanya kedai makan lah, riuh pula lah ni tuan-tuan dan puan. Dah habis bukan habis PKP, kita tak habis lagi. Tapi lah ni dah boleh makan kedai tuan-tuan dan puan. Riuh semua kedai lah ni. Riuh. Tuan-tuan dan puan, dalam Islam tuan-tuan dan puan, walaupun ni kisah pada zaman dulu, kita boleh ambil iktibar. Jaga perbuatan kita, jaga akhlak kita. Ketika mana berada dalam orang ramai. Kan, kita duduk seorang-seorang kita orang-orang tak? Tak. Selalunya kita duduk diam. Tapi bila kita berada di tengah masyarakat ni, kadang-kadang ada orang dia attention seeker. Dia nak orang beri perhatian kepada dia. Dia nak orang tengok dia, dia seronok macam tu. Jadi dia buat. Tapi mereka ni, mereka tak mahu. Mereka kata, jangan duduk buat ramai, pergi beli makanan, pergi cari yang bagus-bagus. Lagi, kalau kita kena tangkap, habislah kita. Tadi saya sebut tadi, kita akan ditangkap, kita akan kena rejam lagi dan sebagainya. Sebab depa ingat depa tu bangkit tidur. Depa ingat depa tidur dalam masa sehari ataupun setengah hari saja. Depa tak tahu. Okey. Sehari ataupun setengah hari. Jadi lapang. 300 tahun tuan-tuan, tak makan punya. Tak makan 300 tahun punya, mesti lapang. Tapi depa ingat sehari ataupun
2 hari. Depa bangkit pun tuan-tuan dan puan, ini mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, keajaiban daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bangkit dalam keadaan macam mana depa tidur, macam itulah depa dibangkitkan selepas 300 tahun. Ini menunjukkan kepada kita tentang kebangkitan yang akan berlaku nanti. Bagaimana Allah mampu buat satu benda yang di luar jangkaan kita. Umat yang depa bangkit pada zaman itu, tuan-tuan dan puan, kita selang sikit macam masa macam dah nak habis dah, tuan-tuan dan puan. Okey. Di hujung-hujungnya, apa yang Allah nak highlightkan dalam kisah Ashabul Kahfi ini ialah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang hari akhirat. Lepas 300 tahun, umat kembali beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Raja pada ketika itu masih lagi daripada Rom, tapi dia open minded punya raja. Dia open minded. Dia kata, hampa nak beriman ke, hampa nak ikut aku ke, ikut suka hampa lah. Jadi bila jadi macam tu, kan, syariat yang ada pada zaman itu tu, kira syariat Islam lah, tapi cumanya keyakinan orang ni bila dah lama ni dia akan kurang sikit lah. Dia akan kurang sikit. Jadi Allah nak tunjukkan kepada mereka ini bahawa hari kiamat nanti Allah boleh bangkitkan kamu semua ini seperti mana kamu ada pada hari ini. Mereka ni kurang yakin sikit pada hari kiamat, pada hari kebangkitan. Lalu nak sedapkan mereka ini, Allah tidurkan orang 300 tahun dulu. Itu pemuda Kahfi tadi. Nak membuktikan. Sehinggalah mereka bangun. Akhirnya mereka bertemu dengan Ashabul Kahfi ini, kan. Raja ni pun adalah kisah yang kita dah ceritakan, kan. Dia pergi beli, duit dia ni bukan duit zaman tu, kan, dan sebagainya. Jadi dibawa kepada raja. Jadi raja pun kata, jom kita pergi tengok. Mereka ni memang ada dalam catatan kami ni. Orang yang hilang dulu ni memang ada. Di Kianus ni pun kami kenal. Ini memang tok nenek kami dulu yang jadi raja. Tapi lama dah, berapa ratus tahun dah. 300 tahun. 300 tahun dah, kan. Bayang tuan-tuan dan puan, 300 tahun, kita bayang 30 tahun ke 40 tahun ke, kan. Dulu contohnya zaman 70-an. Satu duit ni orang simpan tau. Satu duit, satu sen. Kami punya satu duit, kan. Tapi lah ni, 1 sen tu tuan-tuan dan puan pandang tak? Kau tak ada dah duit 1 sen. Kalau ada pun tak guna, orang tak guna lah. Orang tak guna. Tak boleh guna lah. Ya. Tapi 40 tahun yang lalu, duit itu disimpan. Masih ada nilai. Kan? Kumpul-kumpul jadi 5 duit, boleh beli coklat satu. Kan? Beli gula-gula, 5 duit. Dulu sekupang ada dapat 2. Zaman saya kecil dulu. Yang kata gula-gula, coklat lagi depan ni. Kami coklat ke, gula-gula ke, kami bantai coklat juga. Sama, coklat. Bagi coklat. Boleh beli 2. Tapi zaman lah ni tak ada. Macam tu lah dia keluar duit ni. Yang bagi duit apa ni, mana cukup, kan? Kan? 300 tahun punya. Mungkin dia bagi RM1 dia tu memang dah tak laku dah kot 300 selepas tu. Jadi orang heran. Jadi orang tahu lah mereka ni ada di gua tu. Maka mereka pun dibawa raja kepada mereka. Lalu mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam gua tu. Dalam gua tu ada riwayat yang kata mereka dihilangkan. Maknanya orang tak jumpa dah mereka macam mana. Maksudnya raja pada ketika itu hanya jumpa seorang saja, tapi nak jumpa semua tak dan. Dia jumpa seorang tu lah yang beli makanan tu. Jumpa semua kalau tak salah saya. Nanti kita rujuk balik lah. Okey. Kita rujuk. Tapi mereka dan berjumpa dengan Ashabul Kahfi ni supaya memang mereka berjumpa dengan semua. Sebab relate balik, sebab nak tunjukkan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang hari kebangkitan umat itu. Jadi bila pembesar-pembesar ni pergi tengok, raja pergi tengok, maka nanti dia akan ceritalah pada rakyat dia. Kan? Jadi keyakinan orang-orang yang beriman pada ketika itu akan kembali teguh kepada hari kebangkitan. Ini rupanya Allah nak menunjukkan kita ni, kehidupan kita ini, kan, daripada nak menyelamatkan iman ini, kan, sebenarnya untuk apa? Sebenarnya untuk apa kita menyelamatkan iman ini? Untuk kita kembali kepada akhirat nanti. Nampak? Punya lama Allah susun benda tu. Kan? Di saat orang tak beriman, ada 7 orang yang beriman, Allah selamatkan mereka. Sebabnya Allah selamatkan mereka ini supaya menjadi pedoman kepada orang umat 300 tahun selepas itu. Signifikannya iman ini kepada hari akhirat. Jadi sebab tu kita nak kena jaga iman kita, supaya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih
mendalam, dan nanti kita akan kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu hari nanti. Kita pun tak tahu lah. Ada orang tanya Nabi pun Nabi tanya balik apa persediaan kita untuk menghadapi hari kiamat ni, hari akhirat nanti. Itu kisah yang nampak macam simple kan. Allah cerita ada 7 orang pemuda beriman, kemudian mereka dilari, ditidakkan 3 harta, kemudian dibangunkan semula kan. Nampak macam simple, tapi sangat cerita yang sangat hebat untuk meyakinkan kita tentang apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wallahu alam. Itu sedikit sebanyak tuan-tuan dan puan-puan recap tentang Ashabul Kahfi. Satu kisah yang sangat ajaib, tapi ini hanyalah picisan saja sebenarnya berdasarkan ayat yang kita baca tadi. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Picisan daripada setiap apa yang ada kebesaran Allah di dunia ni. Setiap kebesaran yang ada di dunia ini, kisah Ashabul Kahfi ni nak kata berapa persen je daripada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dah orang tanya, kita cerita juga supaya lebih yakin. Ini orang kufur tanya kepada Nabi SAW. Allah abadikan. Dalam masa yang sama Allah tak cerita saja. Al-Quran bukan buku sejarah. Allah cerita tu supaya ada iktibar yang boleh diambil. Allah tak sebutlah nama dia Tamlikha ke, ada dalam riwayat Israiliyat antara salah seorang nama Tamlikha. Kemudian ada lagi nama yang agak pelik-pelik sikit lah. Nama Bani Israel pada zaman tu memang nama-nama yang ganjil, yang janggal untuk kita. Kan? Tapi tak sebut dalam Quran. Allah sebut ada pemuda, Allah sebut fityah, pemuda beriman. Mereka ni ada beberapa orang beriman. Macam tu ya. Allah nak highlight yang penting saja. Mereka ni bangun menentang kekufuran, kemudian mereka berlari menyelamatkan iman. Bila berlari menyelamatkan iman, Allah jaga mereka. Allah jaga mereka. Lalu untuk apa Allah menjaga keimanan mereka ini? Supaya kita berjaya di akhirat. Tentang iman dan juga akhirat, satu benda yang tak dapat dipisahkan. Inilah tujuan kita hidup di dunia ni, insya-Allah. Wallahu alam bisawab. Itu sahaja. Sebab selepas habis dari kisah tu, memang Allah cerita apa? Dalam episod 12, episod 11, episod 12 saya ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ialah tentang balasan bagi orang yang zalim. Kemudian balasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Ini pengakhiran hidup kita. Balasan apa yang kita dapat. Apa yang kita buat di dunia ni, apa balasan nanti. Tuan-tuan dan puan-puan. Akhirat nanti baru kita tahu. Allah kata, walaupun Allah ada dalam ayat yang akhir-akhir dah tu, Allah kata faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Allah kata seolah-olah Allah bagi pilihan, tapi sebenarnya kita tidak ada pilihan. Kita tidak ada pilihan, bahkan Allah mengancam kita kalau kita kufur. Faman syaa falyakfur inna a'tadna lizalimina naran ahata bihim suradiquha. Kalau kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sediakan api neraka buat dia. Tapi siapa yang buat amal soleh, siapa yang beriman dan beramal soleh, Allah akan bagi ganjaran yang sangat baik nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Yang tu sedikit sebanyak tuan-tuan dan puan-puan yang dapat kita recap balik daripada kisah Ashabul Kahfi. Nampak macam simple, tapi kisah yang sangat hebat yang menuju kepada matlamat kehidupan kita yang abadi nanti, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas kata apa, penceritaan semula terhadap Ashabul Kahfi. Di mana kalau saya dapat simpulkan bahawa cerita tentang Ashabul Kahfi ini adalah cerita yang untuk nak memberi keyakinan kepada kita bahawa sebenarnya hari kebangkitan ini akan berlaku. Dan hari kebangkitan ini Allah dah buktikan kepada orang yang beriman 7 orang ini, sekiranya kita di dunia ini kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita mati nanti jasad kita tak berubah pun. Jasad kita tak berubah sehinggalah hari kebangkitan yang dibuktikan dengan Ashabul Kahfi ini. Kadang-kadang kita ada juga dengar cerita, ada di tempat-tempat tanah kubur ini di mana kita nak pindahkan jenazah, nak kuburkan semula pun kita nampak ada yang mayat yang masih cukup sifat. Maksudnya bila kita beriman, kita dimatikan
tak tahu dan bila kita dibangkitkan, insya-Allah Allah jaga, Allah pelihara orang-orang yang beriman ini. Seperti mana Ashabul Kahfi ini, di mana apabila kita tidur 300 tahun, bila secara logiknya kalau kata kita tidur 300 tahun atas tanah ni macam ataupun matilah kan. Mungkin ulat apa segala binatang-binatang lain akan makan dan sebagainya kan. Tapi bila beriman sahaja, maka Allah akan jaga mereka. Ini yang nak membuktikan bahawa sebenarnya hari kebangkitan ini akan berlaku, dan Allah dah buktikan apa orang kata apa kesan sekiranya kita beriman, insya-Allah kita akan di alam seterusnya, iaitu alam orang kata apa, alam barzah ataupun alam kubur nanti, kita akan dijaga. Tidak dimakan tanah, orang kata, tidak dimakan tanah, insya-Allah. Jadi insya-Allah, terima kasih. Kita ada berbaki lebih kurang 10 minit lagi, insya-Allah. Ada apa-apa lagi yang Ustaz rasa nak tambah dan sebagainya? Ada? Okey, tadi minta maaf pada Ustaz Raja. Ya. Saya buat pembetulan sikit. Takut audiens salah faham. Takut kata beriman mayat tak dimakan tanah dan sebagainya. Allah nak menunjukkan bahawa Allah boleh buat apa saja. Kita bukannya kita tak, bila kita mati tuan-tuan dan puan, kita akan hancur juga, tapi Allah boleh kembalikan jasad kita ni seperti biasalah. Itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada dalam kisah yang lain dalam Bani Israel juga, dia ada kisah Nabi yang tidur 100 tahun. Ada pula. Ada juga Nabi Uzair, kalau tak salah saya. Nabi yang ditidurkan oleh Allah lebih kurang 100 tahun. Anjing ke kaldai di sebelah dia, kalau tak salah saya. Allah nampakkan daripada tulang belulang tu tiba-tiba bangkit jadi macam biasa balik. Maksudnya dah hancur dah. Dah hancur dah. Dah hancur dah. Maknanya ini satu kisah yang Allah nak tunjukkan bahawa dia boleh buat apa saja. Boleh buat apa saja. Daripada dah jadi tanah ni, Allah akan kumpul balik jadi perfect macam ni balik. Jadi sempurna macam ni balik. Dan ada juga yang tak dimakan. Ada juga. Itu ada kes-kes yang tertentu. Memang ada kisah-kisah ini. Allahu alam, katanya jasad Nabi SAW masih ada, masih elok dan sebagainya. Kan? Kemudian ada jasad orang yang beriman yang hafal Quran, bila dikuburkan masih elok dan sebagainya. Ini kes-kes yang terpencil dan sebagainya. Ada juga sahabat Nabi dulu, tak ingat sahabat kubur dia telah terhakis, lalu terkeluar nampaklah bentuk jenazah itu, dan kemudian dipindahkan, masih elok lagi. Terutama orang yang syahid dan sebagainya, masih elok lagi, Allah pelihara. Bukan nak kata kita beriman mayat kita tak hancur. Maksudnya bukan mesti. Bukan. Beriman Allah akan jaga kita, sama ada hancur ke tak hancur ke dan sebagainya. Tapi Allah bagi kelebihan juga. Kalau ada orang tu ada kelebihan tertentu. Tak semestinya kalau mayat kita hancur, nanti kita pun hancur juga di akhirat. Nanti tidaklah. Kan? Yang pentingnya kita kena beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu kondisi itu kelebihan Allah nak bagi supaya iktibar untuk orang yang jumpa dan sebagainya. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz atas pembetulan dan penjelasan terhadap apa yang kesimpulan yang saya buat tadi, insyaAllah. Jadi insyaAllah itu saja untuk episod yang ke-13 dikatakan di mana episod ini adalah episod khas yang mana kita Ustaz Anas dah simpulkan, dah ceritakan semula tentang Ashabul Kahfi daripada ujian yang mereka timpa dengan raja yang zalim dan akhirnya dimatikan kan, dan diambil pengajaran dan nak membuktikan bahawa hari kebangkitan ini insya-Allah pasti akan berlaku. Okey, wallahu alam. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Anas kerana sudi luangkan masa walaupun hari ini adalah hari cuti, cuti di Pavali. Jadi mungkin ada yang cuti dan ada juga yang bekerja. Jadi insya-Allah kita sebelum kita tutup ni kita baca sikit, kita akhiri kita punya bicara Quran dengan sikit bacaan doa ringkas. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتوحدت على نصرة شريعتك ووثق اللهم رابطتها وأدم ودها وهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفضل الإيمان بك وجميل توكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادتي في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Jadi kepada penonton yang berada di rumah, insya-Allah saya sekali lagi nak menjemput tuan-tuan dan puan-puan untuk tekan butang subscribe di channel Bicara Al-Quran. Walaupun hari ini cuti, insya-Allah kita akan teruskan juga sesi episod kita, dan mungkin episod yang ke-14 dan seterusnya kita dah masuk kepada orang kata apa, bahagian kisah yang lain, bahagian yang kedua, di mana kita akan insya-Allah kita akan sambung juga surah Al-Kahfi. Cumanya mungkin kisah dah terkeluar, tidak mungkin tak ada kaitan dengan kisah Ashabul Kahfi. InsyaAllah jangan lupa kita punya program Bicara Al-Quran ini akan berlangsung insyaAllah selagi mana kami sihat walafiat. InsyaAllah kita akan berlangsung daripada hari Khamis jam 12 sehingga 1 tengah hari. Jadi yang mana yang bersama kita, insyaAllah boleh tekan butang like, share dan subscribe juga channel supaya anda tuan-tuan dan puan-puan tidak terlepas dengan program yang kita cuba adakan setiap minggu, insyaAllah. Sekali lagi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi luangkan masa bersama kita di hari yang cuti ini, dan juga terima kasih juga kepada ahli pending kita Ustaz Anas kerana luangkan masa, insyaAllah. Jadi tanpa melengah masa, insyaAllah kita tangguh kita punya episod yang ke-13 ini, episod khas ini dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.